نصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah dapat kita bertemu lagi pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuatkan di dalam kitab ini, hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan terus memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita lorongan untuk terus dapat melaksanakan perintah Allah dan terus istiqamah, terus konsisten di atas agama ini sehingga kita pulang kepada Allah satu hari nanti dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita juga redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah masuk ke pengajaran. Belum Baru baca hadis, belum masuk pengajaran lagi. Pengajaran bagi hadis yang ke-31. Baik. Baik, kita akan lihat pengajaran bagi hadis yang ke-31 iaitu muka surat 127. Terjemahan apa belum lagi? Allahu Akbar, nak cepat habis tu. Kita akan lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, terjemahan terlebih dahulu bagi hadis yang ke-31. Maknanya kita baru-baru ni semata-mata baca hadis dan melihat secara konklusi semata-mata. Kita baca hadisnya sekali lagi. Hadis yang ke-31 iaitu pada muka surat 125. Zikir yang kurang daripada 35 saat tetapi mengalahkan zikir lain yang mengambil masa hampir 2 jam. Kita lihat hadisnya, hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Kushairi di dalam sahih beliau. Bi-isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin bisanadihi an Juwairiyata radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم. Lihat terjemahan bagi hadis ini daripada Sayyidatina Juwairiyah, salah seorang isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa orang isteri Nabi? 11 orang isteri Nabi dan 2 orang hamba sahaya milik baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi baginda Nabi ada 11 orang isteri, cuma 2 orang meninggal dalam hayat baginda Nabi. Manakala sewaktu Nabi wafat ada 9 orang isteri yang masih hidup ketika itu. Daripada Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar daripada sisi beliau, iaitu pada malam sewaktu Nabi sampai giliran Nabi berada di rumah Sayyidatina Juwairiyah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristeri lebih. Maka ketika itu apabila seseorang berkahwin lebih, dia diwajibkan untuk membuat giliran di antara isteri dengan adil. Cuma kalau saya tak silap, Rasulullah tidak diwajibkan perkara tersebut. Kalau saya tak silap, ingat-ingat lupa ya. Nanti saya rujuk balik teringat sekarang. Kalau saya tak silapnya,
hukum membuat giliran antara isteri dengan isteri ini tidak diwajibkan ke atas Nabi, tetapi diwajibkan kepada umat baginda Nabi yang berpoligami. Sebab apa tuan-tuan? Sebab baginda Nabi tidak adil. Manakala orang yang berpoligami, kadang-kadang ada ketidakadilan, walaupun bukan semualah, bukan semua. Namun ada orang yang berpoligami, dia minat dengan isteri muda contoh, akhirnya isteri pertama dia abaikan. Dan saya dulu di Gombak ada seorang jiran saya begitu. Sampai akhir hayat isterinya yang pertama itu. Dia kahwin dengan orang yang kedua, isteri kedua, dia terus duduk di rumah isteri kedua. Dia terus tidak cara dengan isteri pertama. Isteri pertama lah terpaksa bersusah payah, bekerja keras, menyara anak-anak. Kami duduk flat Gombak dulu satu ketika dahulu. Menyara anak-anak. Dalam keadaan dialah, si isteri itulah yang mencari duit sana sini demi untuk membesarkan anak-anak. Sedangkan suami ada. Tapi suami tak cara dengan anak-anak dan tak cara dengan isteri tua. Dia berpoligami dan dia abaikan isteri yang pertama. Tapi isteri yang pertama tu sabar betul. Dia kata tak apalah, dia boleh buat apa sangat atas dunia ni. Di akhirat nanti sengitlah bahu dia. Memang dalam hadis sebut itu, lelaki yang tidak adil ni di akhirat kelak, dia akan sengit bahu dia. Sebenarnya sebagai satu tanda di mahsyar kelak, geng-geng sengit bahu ni sah. Di akhirat di dunia dahulu tidak berlaku adil kepada isteri. Sampai saat jiran saya tu meninggal dunia lah, sudahnya. Tapi besarlah pengorbanan dia, subhanallah. Jadi adapun baginda Nabi SAW, baginda Nabi tidak akan sama sekali tidak berlaku adil. Bahkan Nabi akan berlaku adil kepada isteri-isteri baginda Rasul SAW. Jadi kalau saya tak silap, isteri Nabi tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala tidak mewajibkan Nabi untuk membuat penggiliran itu. Jadi kalau Nabi nak duduk rumah siapa-siapa pun tak ada masalah. Pun begitu, Rasulullah tetap membuat penggiliran di antara isteri dengan isteri yang lain. Tapi saya akan rujuk semula lah. Sebab kebetulan teringat saya sebut dulu. Cuma saya dah lama dah tak murajaah perkara tu. Tiba-tiba teringat sekarang. Nanti saya check balik. Takut-takut saya yang tersilap. Takut-takut saya tersilap. Tapi tak apalah, kita keluar dulu. Tuan-tuan buat catatan. Kemungkinan. Tak pasti lagi. Sebab Rasulullah dia ada, baginda Nabi ada satu keistimewaan. Yang ulama panggil al-khususiyat. Perkara-perkara khusus yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi, tidak kepada yang lain. Antaranya khususiat baginda Nabi SAW ketika Nabi solat, Nabi boleh nampak orang di belakang. Nabi solat, Nabi nampak orang di belakang. Jadi itu di antara khususiat baginda Rasul SAW, dan banyak lagi lah. Sewaktu di saat yang sangat gelap, baginda Nabi melihat di dalam gelap seperti melihat di dalam terang. Itu kalau kita gelap meraba lah. Tapi baginda Nabi di dalam gelap ke cerah ke tetap sama. Antara khususiat lagi baginda Nabi, bila Nabi bercakap, bila Nabi nak suara Nabi sampai kepada siapa, akan sampai. Walaupun orang tu ramai. Mereka tak perlu kepada mikrofon. Sehingga kata guru kami, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, tidak disebutkan di dalam riwayat hadis ketika Nabi berbicara dengan para sahabat, ada yang muballighus saut, tukang sampaikan suara. Sebab zaman satu ketika dahulu tak ada mikrofon. Jadi bila majlis tu ramai, jadi suara manusia biasanya dia akan ada had dia. Jadi apabila seorang guru dia tengok anak murid datang sampai 5,000, 6,000 orang, nak buat macam mana? Maka dia ada satu sistem satu ketika dahulu, dia panggil muballighus saut. Orang yang akan menyampaikan suara guru. Dia akan berada di kawasan akhir suara guru boleh sampai. Kemudian bila guru sebut, dia akan sebut kepada orang belakang. Jadi tengoklah kalau majlis itu terlalu ramai, mungkin ada 3 atau 4 orang muballighus saut. Dan perkara ataupun tradisi muballighus saut ni dikekalkan di Al-Masjidil Haram dan juga Al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Kalau kita perasan bila imam sebut Allahu Akbar, ada seorang sebut Allahu Akbar. Sebenarnya yang kedua itu adalah muballighus saut. Tetapi peranannya sudah tidak ada sebenarnya sebab dah ada mikrofon. Tetapi dikekalkan tradisi itu. Bagus juga, kita pun tahu, oh begini cara dia. Cuma zaman dahulu muballighus saut ni bukan berada di belakang imam, tetapi dia berada mungkin di tengah-tengah majlis atau di akhir majlis, sebab tujuan dia didengar. Contoh guru tersebut
Haddatsana fulan, haddatsana Sufyan. Dia akan sebut pada orang belakang pula, haddatsana Sufyan. Jadi anak-anak murid belakang yang tak dengar suara guru, dengar melalui orang pertengahan itu. Dipanggil muballighus saut. Jadi dalam hadis, bila Nabi berbicara ketika peristiwa yang para sahabat ramai, tidak pula dinyatakan baginda Nabi meminta beberapa orang para sahabat menjadi muballighus saut. Lalu kata guru saya, guru kami semua, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, kata beliau, ini menunjukkan bahawa di antara kelebihan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bila berbicara, kalau Nabi nak suara Nabi sampai ke mana, akan sampai. Dan Al-Imam As-Suyuti ada satu kitab khusus namanya Al-Khasa'is Al-Kubra. Kitab yang Al-Imam As-Suyuti himpunkan khusus di dalam menyatakan kelebihan-kelebihan yang ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi merujuk kepada kisah tadi daripada Sayyidatina Juwairiyah bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar daripada sisi beliau. Maksudnya malam tersebut Rasulullah bermalam bersama dengan Sayyidatuna Juwairiyah. Giliran malam itu giliran Sayyidatuna Juwairiyah, dan bila masuk subuh Nabi pun keluar untuk menunaikan salat daripada rumah, pergilah ke masjid. Dan rumah isteri-isteri Nabi memang dikeliling masjid, dan hari ini semua dah masuk dalam kawasan masjid. Hatta kalau kita ziarah Rasulullah, orang lelaki kalau ziarah Nabi, suatu kita betul-betul di tempat ziarah daripada arah hadapan itu, yang kita akan nampak ada tanda hunas salam ala Rasulullah. Di sinilah kita akan bagi salam. Jadi kita pun akan mengucapkan salam kepada Nabi. Sewaktu kita berada betul-betul di situ, sebenarnya tempat kita berdiri itu adalah rumah Sayyidatuna Hafsah. Jadi rumah Nabi zaman Nabi dulu. Tapi rumah tu dah ditiadakan dan jadi kosong lah. Tapi sebenarnya kita masuk ke dalam kawasan rumah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata sebahagian para ulama, seakan-akan Allah mahu mentakdirkan untuk kita menjadi tetamu Nabi selepas kewafatan Nabi. Mereka kita dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah tempat baginda Nabi pernah berada bersama dengan Sayyidatuna Hafsah satu ketika dahulu. Sebab kalau macam rumah Sayyidatuna Aisyah, kita tak boleh masuk. Orang-orang besar lah boleh ziarah Rasulullah dalam rumah Sayyidatuna Aisyah pada hari ini. Iaitu dalam kawasan makam Nabi itu. Presiden Chechen, Chechnya, beberapa orang presiden, saya tak tahulah apa namanya, orang Malaysia pernah ke tidak. Kita punya Perdana Menteri pernah masuk ke tidak. Katanya Tun Najib Razak pernah masuk juga. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau tuan-tuan ada peluang, ajak saya sekali. Jangan ditinggalkan saya. Dan saya pernah bercita-cita nak jadi Perdana Menteri supaya boleh masuk situ. Keluar-keluar, letak jawatan lah. Tapi marah ke orang tu je. Baik, daripada Sayyidatuna Juwairiyah bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah keluar daripada sisi beliau pada awal pagi ketika baginda telah bersolat subuh dalam keadaan beliau, siapa beliau di sini? Sayyidatuna Juwairiyah, berada di tempat sujud beliau. Maknanya ketika Nabi keluar tu, Sayyidatuna Juwairiyah sudah berada di tempat solat beliau di dalam rumah beliau. Kemudian baginda telah pulang selepas baginda telah berada di dalam waktu duha. Nabi balik semula ke rumah Sayyidatuna Juwairiyah setelah masuk waktu duha. Sepanjang pagi itu, kemungkinan Nabi i'tikaf di masjid, kemungkinan lepas main subuh Nabi pergi ke bertemu dengan para sahabat di luar masjid. Allah Ta'ala a'lam. Namun sewaktu waktu duha sudah masuk, maka dalam tempoh waktu duha tu, duha ni bermula daripada macam kita khabar tu lah, lebih kurang dalam 28 minit. Kalau di Mesir difatwakan lebih kurang dalam 12 minit selepas waktu syuruk, sampailah waktu duha ni santak sampai ke sebelum zuhur. Jadi kalau kita nak sembahyang duha pun kita boleh sembahyang bermula selepas lebih kurang dalam 28 minit selepas masuk waktu syuruk, dan kita boleh terus sembahyang duha bila-bila masa pun sebelum matahari tegak atas kepala. Bila matahari dah tegak atas kepala lebih kurang 3-4 minit sebelum zuhur itu dah tak boleh solat duha. Kemudian baginda telah pulang selepas baginda telah berada di dalam waktu duha dalam keadaan beliau iaitu Sayyidatina Juwairiyah masih duduk di tempat sujud beliau. Maksudnya berada di tikas sembahyang beliau. Istilah kita orang Melayu, di tikas sembahyang lah. Lalu baginda telah bersabda, anda masih lagi di dalam keadaan yang saya telah meninggalkan anda pagi tadi
sewaktu anda berada di dalam keadaan tersebut? Masa saya tinggalkan anda tadi, anda dalam keadaan berada di tempat solat. Saya sampai anda masih berada di tempat solat. Maknanya dari tadi sampai sekarang masih begini ke? Ke tadi pas sembahyang buat sana, buat macam-macam. Lepas tu kebetulan sebelum saya sampai anda pun berzikir. Ke macam mana? Antara dua kemungkinan ini. Nabi tanya kepada Sayyidatuna Juwairiyah. Mana satu yang berlaku? Adakah beliau daripada tadi tak bergerak-gerak, tetap berzikir kepada Allah di tempat solat beliau? Lalu beliau telah berkata, ya. Dari tadi ya Rasulullah, saya memang tak bergerak-gerak ke tempat lain. Saya terus, lepas sembahyang subuh terus berzikir, memuji dan memuji Allah sampai anda masuk ke dalam rumah ini. Nabi SAW telah bersabda. Lepas dengar tu, Nabi pun bersabda, sesungguhnya saya telah berkata selepas saya berpisah dengan anda akan 4 kalimat. Sebanyak 3 kali. Ada 4 kalimah, saya sebut sebanyak 3 kali. Kalaulah kalimah-kalimah itu telah ditimbang dengan apa yang anda telah sebutkan semenjak siang tadi, daripada subuh tadi sampai masuk waktu duha, dekat-dekat 2 jam lah paling cepat Nabi masuk ke rumah. Kalau Nabi masuk betul-betul masuk waktu duha, awal duha lah Nabi masuk ke rumah Sayyidatuna Juwairiyah. Maknanya lebih kurangnya dah 2 jam. Sayyidatuna Juwairiyah selepas sembahyang subuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nescaya kalimah-kalimah tersebut telah mengalahkan berat apa yang anda telah sebutkan. Kalaulah kalimah-kalimah itu telah ditimbang dengan apa yang anda telah sebutkan semenjak siang tadi, nescaya kalimah-kalimah tersebut, iaitu 4 kalimah yang saya sebut sebanyak 3 kali itu, telah mengalahkan berat apa yang anda telah sebutkan. Berat apa? Berat pahala. Pahala 4 kalimah yang saya sebut sebanyak 3 kali, nak dibanding dengan zikir yang kamu sebut sampai dekat 2 jam tadi, kalau ditimbang, nescaya berat lagi pahala 4 kalimah yang saya sebut sebanyak 3 kali tersebut. Apa dia 4 kalimah itu? 4 kalimah tersebut adalah Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Inilah 4 kalimah. 4 kalimah iaitu Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Maksudnya Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih 1. Wa ridha nafsih 2. Wa zinata arsyih 3. Wa midada kalimati adalah 4. Apa maksud dia? Yang bermaksud Maha Suci Allah. Dalam keadaan saya memujinya. Maha Suci Allah, maksudnya kita banyak kali sebut. Maha Suci Allah maksud dia, kita nak sebut kepada Allah, di kau ya Allah langsung tidak ada sifat kekurangan dan kecelaan. Tak ada langsung benda-benda tak elok pada zatmu ya Allah. Tak ada langsung sebarang kekurangan. Itu Maha Suci Allah. Adapun makhluk bukan Maha Suci, Maha banyak masalah. Maha banyak kekotoran. Kita banyak kotor kita. Banyak cacat cela. Adapun Allah Maha Suci daripada segala kekurangan. Maha Suci Allah. Mari kita dipanggil an-nafyu. Kadang-kadang para ulama suka sebut an-nafyu wal isbat. Penafian dan pensabitan. Menafikan Allah daripada sifat kekurangan. Maha Suci Allah dalam keadaan saya memujinya. Setelah kita menyatakan bahawa Allah suci daripada segala kekurangan, kita nyatakan pula betapa Allah memiliki segala kelebihan dan keagungan. Segala kelebihan, segala keelokan itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada pun satu benda bagus tak ada pada Allah. Semua keelokan ada pada Allah. Segala kekurangan tak wujud bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha Suci Allah dalam keadaan saya memujinya dengan pujian terhadapnya. Kemudian sebanyak bilangan makhluknya. Maksudnya Nabi memohon kepada Allah, ya Allah jadikan pujian saya dan juga tasbih saya, iaitu sikap saya yang menafikan segala kekurangan daripadamu ya Allah, jadikan tasbih dan juga pujian saya sebanyak makhlukmu ya Allah. Mai serahkan tu kepada Allah.
Sebab kita tak tahu berapa banyak makhluk Tuhan. Kalau kita kata sebanyak 1000 makhluk, sikit lah tu. Sebanyak 1,000,000 makhluk, sikit lah tu. Okey, 500,000, ikutlah bilangan apa. Itu masih sikit mungkin. Okey, jadi macam mana? Sebanyak makhlukmu. Hanya Allah yang tahu berapa banyak makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak bilangan makhluknya, selama wujudnya keredaan dirinya terhadap makhluknya. Selagi masih ada redamu terhadap makhlukmu, ya Allah, jadikan tasbih dan pujianku ini berterusan. Seakan-akan ana maziltu syaghalan, seakan-akan saya masih lagi terus dengan zikir dan juga pujian dan juga tasbih. Sedangkan umur kita ni ada had dia. Tetapi kita mohon kepada Allah, jadikan pahala itu seakan-akan kita masih terus bertasbih dan bertahmid. Itu yang menyebabkan pahala dia jadi melampau-lampau tu. Sebab permohonan kita kepada Allah minta supaya digandakan pahala ucapan ini. Selama wujudnya keredaan dirinya terhadap makhluknya. Dan memang maksud dia, Allah akan reda kepada ada makhluk Allah yang Allah reda. Tak ada pun makhluk Allah, bukan semua makhluk Allah ni Tuhan tak reda. Paling kurang ataupun kita berkata yang paling tinggi sekali diredai oleh Allah adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah Allah tak reda pada Nabi? Tak. Allah akan sentiasa reda kepada baginda Nabi. Sampai bila? Sampai bila-bila. Maksudnya Nabi nak beritahu, ya Allah, jadikan tasbih dan tahmidku ini selama-lamanya. Tanpa ada penghujung. Seakan-akan aku terus bertasbih dan bertahmid kepadamu, ya Allah, tanpa sebarang penghujung. Seberat arasnya. Makhluk Allah paling besar sekali. Arash. Lebih besar daripada langit dan bumi. Lebih besar daripada kursi. Makhluk Allah paling besar sekali adalah arsh. Arash Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana rupanya? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Maksudnya kita ni tak tahulah. Sangat halus lah. Banding dengan kita dengan langit dan bumi. Bumi dalam cakrawala pun dah jadi macam pasir dah, tuan-tuan. Dalam cakrawala Bima Sakti ke apa dulu kita khabar. Mesti belajar dulu. Bumi Allah halus yang amat. Itu baru alam cakrawala. Kursi lagi luas. Okey, kursi pun seperti debu berbanding dengan arash. Maknanya berat dia, besar dia, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Baik, Nabi memohon, ya Allah, jadikan pahala tasbih dan tahmidku seberat arash. Maknanya sebab itulah tuan-tuan, pahala zikir ini sangat gagah dan sangat kuat kerana kita menyerahkan puji-pujian kepada Allah. Sebab tu kalau kata para ulama, kalau kita nak berzikir, kita nak memuji Allah, pujilah Allah dengan cara pujian baginda Nabi. Sebab baginda Nabi kalau kita tengok cara pujinya, tak terfikir kita nak puji begitu. Sebab tu zikir yang paling bagus adalah zikir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas tu zikir yang diucapkan oleh para aulia, para ulama, kerana jiwa mereka bersih lalu menyebabkan Allah Ta'ala mengilhamkan mereka untuk berzikir dan memuji Allah dengan satu gaya bahasa yang lain. Kadang-kadang cara doa mereka kita kalau tak pernah pun berdoa begitu. Ambil contoh tuan-tuan. Al-Imam Sidi Abdul Hasan Ali Ash-Shazuli pernah berdoa, ya Allah, aku tidak minta supaya ditolak bala daripadaku. Kita, ya Allah, jauhkan kami. Memang tak apalah. Bukanlah maksudnya lepas ni tak boleh lah. Allahumma rfa'anna al-bala wal-ghaba wal-fahsya wal-munkar was-suyuf al-mukhtalifah wasyada'ida wa corona wa ayyi haga ya Rabb. Bukan maksud dia kita tak boleh minta begitu, tapi para awliya kadang-kadang mereka sudah berada pada dimensi yang lain, pada makam yang lain. Kata Al-Imam Abu Ali Ash-Shazuli, Abdul Hasan Ali Ash-Shazuli, kata beliau, ya Allah, saya tidak minta supaya musibah yang dikau takdirkan kena kepada saya itu hilang daripada saya. Tetapi saya meminta daripadamu ta'yid, meminta kepadamu kekuatan untuk saya menghadapi musibah yang dikau sudah takdirkan kepada saya. Sebab para awliya melihat sebarang perkara musibah yang Allah bagi kepada mereka itu hadiah. Untuk naikkan darjat mereka, untuk tinggikan kedudukan mereka. Maksudnya musibah ke, nikmat ke, semuanya nikmat. Tak ada musibah. Istilahnya tak ada musibah pada mereka.
Dapat nikmat pun nikmat, dapat musibah pun nikmat. Tetapi yang mereka mohon adalah diminta kekuatan untuk menghadapi perkara tersebut. Kita mungkin tak pernah terfikir doa macam tu. Tetapi para awliya, sewaktu mereka berada pada dimensi yang lain, pada kedudukan yang lain, cara doa mereka pun dah lain. Sebab tu para ulama kita sangat suka untuk berdoa dan berzikir dengan zikir Rasulullah dan juga zikir para awliya. Yang walaupun kadang-kadang zikir awliya itu tidak sabit dan warid daripada Rasulullah, tetapi makna yang diucapkan oleh mereka itu tidak bercanggah dengan syariat. Banyaklah tuan-tuan, ada munajat CD, munajat Imam Ibn Atta'illah Sakandari. Kalau kita baca munajat tu dan kita hayati, memang terbit air mata tuan-tuan. Memang boleh melalak-lalak masa kita baca munajat beliau terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia datang betul-betul daripada hati beliau yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil contoh macam zikir Nabi ni. Begitu sekali Nabi memohon kepada Allah, minta diganda-gandakan, dan Nabi sebut tu kepada Sayyidatuna Juwairiyah supaya sampai kepada kita, lalu kita pun dapat laksanakan. Seberat arasnya dan sebanyak bilangan kalimah-kalimahnya. Allah Ta'ala ni mutakallim, Allah maha berbicara. Dan Allah berbicara tanpa suara, Allah berbicara tanpa huruf, Allah berbicara tanpa ada permulaan dan pengakhiran. Kerana permulaan, pengakhiran, huruf, suara itu sifat makhluk. Baik, maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada dulu sampai bila-bila Allah adalah zat yang berbicara. Berapa banyak bicara Allah, tidak kita ketahui. Jadi Nabi SAW menyatakan, sebanyak kalimah-kalimahmu ya Allah, jadikan tasbihku dan tahmidku itu sebanyak itu juga. Subhanallah. Jadi hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi sebut sebanyak 3 kali. Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Ini kisah yang berlaku di antara Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Juwairiyah, dan akhirnya kisah ini sampai kepada kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita lihat pengajaran hadis ini. Yang pertama, zikir yang begitu mudah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat istimewa. Kerana dengan membacanya sebanyak 3 kali sahaja, pahala yang bakal diberikan kepada orang yang berzikir tersebut akan mengatasi pahala zikir-zikir yang telah diucapkan oleh isteri baginda Sayyidatuna Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu anhuma dalam tempoh sekitar 2 jam. Apa zikir Sayyidatuna Juwairiyah ketika itu tak tahu. Zikir Sayyidatuna Juwairiyah tu sendiri dah tinggi dah. Sebab zikir seorang isteri Nabi yang mendapat pendidikan khusus daripada baginda Nabi, mesti zikirnya lain, mesti khusyuknya lain. Kita mungkin boleh ucap zikir yang sama, tetapi mungkin khusyuknya tak seperti khusyuknya Sayyidatuna Juwairiyah. Tetapi Nabi ajar satu zikir yang pahala zikir itu mengatasi pahala zikir Sayyidatuna Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu anhuma sekitar tempoh lebih kurang, saya letaklah, tak disebutlah hadis berapa jam, tapi saya agak-agaknya 2 jam. Sebab menjelang daripada lepas sembahyang subuh nak ke duha tu dekat-dekat 2 jam juga. Habis sembahyang subuh, itu pun kalau Sayyidatuna Juwairiyah sembahyang ringkas-ringkas. Kalau beliau pun sembahyang macam Nabi, sembahyang macam Sayyidina Abu Bakar, sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar pernah sembahyang subuh, para sahabat sampai tengok langit lah. Ini matahari dah naik ni. Bukan sembahyang start lewat, start awal. Start awal macam biasa. Lepas habis qomat semua start lah. Tetapi panjang. Sampai masuk matahari, sampai terbit matahari. Cuba kita buat sekali. Daripada pukul 6 start subuh. 6 suku. Gini terus ya. 6 suku kita start. Lepas qomat orang sembahyang sunat, 6 suku start. Kita straight baca dengan penuh gembira lah. Imam baca dengan begitu halus, mendayu-dayu sampai 7 suku 7.5 baru habis. Jadi senang. Lepas sembahyang tu lebih kurang dalam 4-5 minit, lepas tu boleh sembahyang duha terus. Cuba try. Itu kalau Sayyidatuna Juwairiyah sembahyang macam kita lah. Kalau beliau sembahyang panjang lagi, mungkin
waktu zikir beliau tak banyak lah. Sebab antara, kalau katakan beliau sembahyang dekat-dekat pukul 7 baru habis. Pukul 7 baru habis, 7 nak ke 7.30, mungkin lebih kurang setengah jam je. Tapi kalau beliau sembahyang lebih kurang dalam 10 minit, 20 minit, mungkin sampai dalam 2 jam. Nak antara lepas solat nak ke waktu duha. Zikir yang hendaklah dibaca sebanyak 3 kali ini berbunyi subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Banyak zikir disebut 3 kali. Kenapa tuan-tuan? Sebab mengingatkan kepada bilangan ganjil. Banyak dalam syariat ni sebut 3 kali. Sikit-sikit 3 kali. Kadang 7 kali. Sebab apa? Dia mengingatkan kepada bilangan ganjil. Dalam bahasa Arab dia ada dia ada sebagai al-fardu az-zawju. Nombor genap, nombor ganjil. Dulu masa dekat Mesir dulu saya pernah naik asonsir. Apa cakap Melayu asonsir? Lift naik lift. Di lift tu dibahagikan 2 lift ni orang tu dia kata al-fardu az-zawj. Dia tulis tu. Oh, saya kata yang kalau tak kahwin lagi yang ni. Kalau tak kahwin lagi yang ni. Kalau dah kahwin naik yang az-zawj. Rupanya bukan ikut tingkat kita naik apa. Kalau tingkat ganjil 1, 3, 5 al-fardu Yang kalau ganjil az-zawj. Kalau tak silapnya al-fardu dia disebut fard zawj. Kalau saya tak silap lah. Mungkin Ustaz Muhammad boleh betulkan. Lupa-lupa ingat pernah naik di sewaktu pergi ke proses ni lah persatuan dulu. Apa dia nama tempat dia? Lupa dah. Lazuli ke apa di situ. Okey, yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, balik kepada tadi, bila ada nombor ganjil, nombor genap ni, nombor ganjil dia mengingatkan kita kepada tunggalnya Allah. Sebab Allah ni ganjil. Sebab tu dalam hadis sebut innallaha witrun yuhibbul witra. Allahu witrun yuhibbul witra. Allah adalah witr. Witr maksud dia ganjil. Sebab Allah itu esa, dia bukannya 2, 4, dia tidak ada kawan. Dia tidak genap. Dia tak ada isteri, dia tak ada anak. Kerana Allah itu ganjil. Jadi sebab itu kadang-kadang dalam syariat kita dapat tengok banyak nombor-nombor ganjil. Sebab semua nombor-nombor ganjil, begitu sebut 3, 5, 7, dia mengingatkan kita kepada ganjilnya Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut bilangan. Dan dia mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang sangatlah minta zikir dalam nombor genap. Ada juga, tapi selalunya ganjil. Tengok 33 kali zikir. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, Fadilatu Syekh Yusri bin Rushdi Al-Husaini sewaktu menghuraikan hadis ini menyatakan bahawa kaum ibu yang sibuk menguruskan rumah dan keluarga tidak sepatutnya meninggalkan tanggungjawab mereka tersebut semata-mata kerana ingin berzikir kepada Allah. Jadi kaum ibu, isteri, ini kalau cerita isteri suri rumah ni, ataupun isteri zaman sekarang pun dia sibuk, dia ada pergi kerja dan sebagainya. Kadang-kadang katakan kalau yang pergi kerja dia akan pergi kerja jugalah. Katakan dia sebagai suri rumah. Mungkin bila kita cerita kelebihan berzikir, akhirnya seorang suri rumah dia ambil masa untuk berzikir dulu. Lepas tu baru dia nak uruskan rumah tangga. Apa kesan dia? Selepas azan insya-Allah. Lepas azan kita tengok apa kesan dia. Ya Allah. Allah ya Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيدنا محمد رسول الإسلام دينا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 الله أكبر الله أكبر وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسوله وبالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Memang azannya macam tu Bilal ya, azannya Sayyidina Bilal. Sebab ikut ni kena tanya tu Khairan insya-Allah. Sebab saya pernah dengar memang ada orang yang dia ada sanad azan yang mana dia mengambil sanad irama azan Sayyidina Bilal. Cuma saya sepanjang di Mesir tak biasa dengar daripada para masyayikh perkara tu. Tapi ada orang yang dia dapat daripada guru ke guru dikatakan itu adalah irama azannya Sayyidina Bilal Ibn Rabah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Baik, balik kepada cerita kita tadi, kalau seorang isteri suri rumah, dia sebab kerana membaca kelebihan zikir ni, ada zikir yang masa panjang. Contoh macam zikir yang ke-32 yang kita akan baca ni. Yang saya kalau ikut hati teringin nak buat ramai-ramai. Tapi dia akan ambil masa kat setengah jam. Okey, ada zikir yang panjang. Jadi agak-agak kalau sampai zikir sejam, 2 jam, kalau dia seorang-seorang, tak apa kalau dia ada anak, ada suami, si suami dah lapar perut ni. Sarapan tak ada yang, nanti dulu kita zikir dulu. Wah, makanan rohani lebih aula. Aduh, kata susah hati ni. Udahnya suami terpaksalah cari yang baru. Sebab nak cari yang kurang berzikir sikit supaya dapat sarapan pagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kata Syekh Husni bin Rushdi, seorang isteri, suri rumah, dia tidak sepatutnya berzikir dengan kadar waktu yang lama
sehingga mengabaikan tugas dia. Walaupun kalau ikutnya, isteri dia tugas dia bukan buat sarapan pagi untuk suami. Tidak menjadi kewajipan ke atas isteri untuk masak kepada suami. Alhamdulillah surau kita tak ada orang perempuan. Saya pernah sebut, suka ada. Live. Asalnya ikut orang lelaki bagus. Kan? Saya pernah sebut di satu surau, suka orang perempuan belakang. Udahnya suami semua pening je. Lepas tu saya pun lapik balik lah. Saya kata, Fadilatul Syekh Husri pernah sebut, memanglah tidak menjadi kewajipan untuk isteri memasak, menyediakan juadah kepada suami, tetapi suami juga tidak wajib hanya beristeri satu. Jadi kalau isteri nak ambil hak dia, ya suami pun ada hak dia lain. Dia boleh cari isteri yang sudi untuk membuatkan sarapan untuk dia. Jadi kena saling-saling berbincang lah. Jadi orang lelaki pun okey, seronok balik lah. Seronok balik. Jadi seorang isteri dia tidak menjadi kewajipan ke atas dirinya untuk menyediakan makanan kepada suami. Tetapi secara urufnya, secara kebiasaannya begitu. Isteri akan sediakan makanan. Maknanya kita sebutkan ni sebab apa? Kalau isteri tiba satu hari lambat masak, jangan kita marah-marah. Sebab apa? Sebab kita tahu, memang kalau dia tak nak masak sama sekali pun, itu hak dia. Contoh, kita beli lauk-lauk apa semua, dia masak, dia makan seorang-seorang. Dia masak untuk dia je. Mana lauk tadi? Sikit nak masak. Saya masak untuk saya. Abang nak makan, apa masak sendiri? Contoh kalau macam tu, dia tidak berdosa. Sebab memang, dia tidak wajib untuk menyediakan juadah kepada suaminya. Tetapi menjadi budaya semenjak berzaman Nabi lagi sampai ke hari ini, seorang isteri akan berkhidmat kepada suaminya. Atas dasar sunat semata-mata. Dia tidak sampai ke tahap wajib. Jadi kalaulah contoh isteri kita satu hari terlambat ke apa ke, tiba-tiba dia hari tu dia macam malas sikit ke, ya insya-Allah Food Panda ada kan, Food Panda ada, selesai. Yang pasti ada ongkos dia. Cukup ongkos, tekanlah Food Panda tu, marilah dia. Segera pula tu, cuma tidak kun fayakun je, lambat sikit je. Kun summa yakun, summa yakun, dia summa lah, dia tak fa yakun terus. Fa lambat syarat maka, terus, cepat. Jadi kata Syekh Husri, tak sepatutnya seorang ibu meninggalkan tanggungjawab menguruskan rumah dan keluarga semata-mata kerana ingin berzikir kepada Allah. Kerana semata-mata ingin berzikir kepada Allah. Namun, demi supaya mereka juga dapat membasahkan lidah mereka dengan menyebut nama Allah, Rasulullah SAW telah mengajarkan kaum ibu zikir di atas. Iaitu zikir yang berbunyi Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati, disebut sebanyak 3 kali. Yang ucapannya sangat mudah. Sesuai dengan orang perempuan yang dia mungkin nak kena siapkan sarapan apa semua. Jadi sambil-sambil je, sekejap je. 30 saat selesai. Namun pahalanya sangat tinggi dan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sibuk, contoh katakan satu orang yang dia terpaksa ada urusan yang dia kena fokus sampai dia nak berzikir pun tak sempat. Dia nak fokus. Dia takut dia berzikir nanti dia terlepas fokus. Jadi ini juga antara zikir yang senang diamalkan. Kerana pahalanya mengalahkan zikir-zikir lain yang mengambil masa sampai dekat 2 jam mungkin, 3 jam mungkin. Baca ini saja, maka pahalanya lebih besar. Jadi Rasulullah, walaupun orang perempuan sibuk, tetapi tidak juga Nabi mahu mereka terus menjadikan sibuk itu alasan untuk tidak menyebut nama Allah. Lalu diajar satu zikir yang mudah, tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah esok hari kita akan masuk pada hadis yang ke-32. Iaitu hadis yang menceritakan tentang zikir yang berbunyi La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'un qadir, yang dibaca sebanyak 100 kali. Kita tengoklah esok macam mana. Kalau kita tak dapat nak buat 1 kali pun, kita buat 50 dulu ke? Air keesokan dia kita sambung 50. Kurang-kurangnya kita pernah berzikir sebanyak 100 kali. Dan kita akan menelitinya. Dalam tariqah as-siddiqiyah ad-darqawiyah asyadzuliyah, zikir ini dijadikan sebagai zikir harian. Kenapa? Kerana besarnya nilai pahala yang akan kita bincangkan insya-Allah esok sekiranya ada usia biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja daripada saya. Moga-moga diberikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasanya tak ada soalan. Kalau ada soalan pun besoklah.
Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته